Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan AJK Surau Muhajirin Desa Rejang, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Apa khabar semua? Sihat tuan-tuan, puan-puan? 2 tahun tak jumpa ni kan. Ada ke yang sudah mendahului kita? Ada jemaah? Ada? Ramai ya? Ramai ke Mungkin yang biasa bersama-sama duduk dalam kuliah ni pun mungkin ada yang sudah ya mendahului kita atas keimanan, insya-Allah memenuhi ya janji Allah Subhanahu wa taala. Ni yang banyak kita dengar sewaktu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak ada seorang pun di kalangan hamba yang terlepas daripada ujian tersebut. Itulah yang kita sudah maklum, ujian tentera Allah Taala yang sangat halus, yang kita gelar dia dengan COVID-19 ya, COVID-19 ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, sebabkan itu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam dia menyebutkan al-aqwanu zahiruha lahwun wa batinuha ibratun. Apa maksud dia? Kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, al-aqwanu, alam ini atau kita kata dunia ini zahiruha lahwun, zahirnya tipu daya. Zahir dunia ni tipu daya ya. Wa batinuha ibratun, dan batin dia pengajaran, hikmah. Dunia ni zahirnya tipu daya, batinnya pengajaran, hikmah. Kalau selama ni banyak kita melihat dunia zahirnya sahaja, zahirnya apa yang disukai oleh nafsu kita, Tengok orang kita besar, kita nak kita besar. Orang rumah besar, kita nak rumah besar. Orang handphone baru, kita nak handphone baru. Orang bergaya, kita nak bergaya. Orang isteri baru, kita pun nak isteri baru kan. Orang tu dapat izin, kita nikah kat Thailand kan. Itu beza dia. Macam-macam lah kita memandang dunia ni zahir. Tengok orang tu dapat nikmat sikit, kita mandang zahir dia saja, kita tak pandang batin dia. Tengok orang tu kena musibah sikit, kita salahkan dia sebab kita pandang zahirnya, tak pandang batin dia. Tapi bila Allah Ta'ala uji kita dengan COVID ni, banyak manusia pandang batin dunia, baru manusia nak pandang batin dunia. Pengajaran tadi baru manusia pandang. Apabila banyak orang tak boleh nak buka kedai, tak boleh nak berniaga, apabila banyak bisnes terpaksa ditutup, apabila banyak kita diberhentikan, dicutikan tanpa gaji, dan macam-macam lagi lah ujian. Ada yang bercerai, ada yang berpisah, ada yang kehilangan orang tersayang, dan berbagai-bagai lagi ujian. Maka manusia mula memandang batin, pengajaran batin dunia tadi, bahawa di situ baru mereka sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Jadi untuk pengajaran kepada kita mulai daripada sekarang, selalulah kita memandang ibrah batin dunia tu, jangan pandang zahirnya saja
Tengok tuan haji kita ni, apa tuan-tuan pandang, dia datang kuliah dengan kursi roda. Mungkin orang pandang zahir kata, alamak, ini mesti tak jaga makan, ini kan dia kencing manis, contoh kan. Tapi kalau orang pandang batin dia, tengok susah pun nak main lagi solat kat masjid, walaupun dengan berkursi roda. Aku ni kaki elok lagi, sihat lagi, pinggang pun elok lagi, tak goyang lagi pinggang, tak sakit, mata pun elok lagi, boleh nampak, pun susah nak datang masjid solat. Itu contoh orang pandang batin dia. Orang pandang batin dia begitu. Tengok orang jalan kaki ke masjid, mungkin orang pandang, zahirnya pandang lain, batinnya memandang bahawa kalau jalan kaki boleh ke masjid, apa lagi aku dengan motor, dengan basikal, lagi boleh aku ke masjid. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita melihat dunia ini bukan hanya zahirnya, iaitu tipu daya sahaja, tapi hendak kita lihat pengajaran, ibrah di sebalik setiap yang berlaku di sekeliling kita, di keliling kita. Belajar, belajar, kita tengok keliling kita, banyak perkara kita boleh belajar, ibrah, pengajaran dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita dalam bulan Rabiul Awal ini, malam ni malam yang istimewa, malam kelahiran junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin saya bukan ke sini untuk kuliah khas sebenarnya pada Rasul itu, tapi sukalah saya peringatkan sesama kita tentang susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-samalah kita merenung kembali, muhasabah diri kita. Mungkin kita pun dah lama tak berkuliah, bertazkirah, duduk dalam majlis ilmu. Okay, malam ni saya dapat kongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun dah lama tak kuliah ni tuan-tuan. Ni baru kali ketiga ke kali keberapa kuliah. Lama bercuti kuliah ni. Jadi malam ni kita cuba tengok sama-sama susuk tubuh yang sangat mulia, iaitu tajuk kita malam ni, mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kenal Rasulullah? Semua kenal? Kenal betul-betul ke? Kenal tu kenal lah Ustaz, tapi tak adalah kenal ya sangat. Ada di antara kita ni kenal dengan Rasulullah, dia kenal sungguh detail. Dia mengenali susuk tubuh peribadi, ciri-ciri yang ada pada Rasulullah SAW. Bila didengar kisah pasal Rasulullah, bertambah-tambah nikmat pada dia, tambah nikmat. Bila orang dah sangat kenal, dengar lagi, dia akan bertambah seronok, bertambah nikmat bagi dia. Ada orang yang kenal ala kadar dia. Bila kenal ala kadar ni macam kita lah, bila kita dengar lagi kisah Rasulullah, maka akan menambah pengetahuan kita, menambah lagi cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya-Allah, ya. Dan ada orang yang tak kenal langsung Rasulullah, tak kenal langsung, mungkin dia baru masuk Islam, atau mungkin dia baru berhijrah, baru dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka bila dia dengar kisah Rasulullah, dia pun kata, oh ini Rasulullah, oh macam ini pada diri Rasulullah, ya. Jadi itu manusia. Jadi kita insya-Allah, ya, kita ni kenal Rasulullah, cuma mungkin tak berapa nak kenal. Jadi kita dengar kisah Rasulullah, kita mengenali pada Rasulullah, insya-Allah kita akan bertambah cinta kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta kepada Nabi ni apa hukum dia? Hukum dia apa tuan-tuan? Apa hukum cinta kepada Nabi? Apa hukum cinta kepada Nabi? Apa hukum dia? Sunnah muakkad, wajibul gunnah, harus. Apa hukum cinta kepada Nabi? Wajib. Wajib tuan-tuan. Cinta kepada Nabi hukumnya wajib, bukan sunat, bukan harus, ya, bukan, wajib. Jadi tanya pada diri kita, dah cinta ke belum? Dah cinta ke belum? Itu persoalan dia. Ke baru tahu
Oh, lupa aku, selama ni aku tak ingat cinta pada Nabi tu wajib. Tak ingat aku. Ke baru teringat malam ni, ataupun baru tahu malam ni, rupa-rupanya cinta pada susuk tubuh bernama Muhammad itu wajib. Wajib, tuan-tuan. Bila kita kata wajib, kalau tak cinta, apa hukum kalau tak cinta? Berdosa. Adakah selama ini kita berdosa? Kerana selama ini kita tidak pernah mencintai Rasulullah. Ya. Jadi berdosa orang yang tidak cinta kepada Rasulullah. Berdosa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini macam mana kita nak hadirkan kalau kita tak kenal kepada Rasulullah? Betul? Ada peribahasa yang menyebut tak kenal maka tak cinta. Jadi nak kenal kepada Rasulullah, nak cinta kepada Rasulullah, kena kenal dengan Rasulullah. Kena kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak kenal, maka kita kena baca ataupun membaca sirah Rasulullah, membaca syama'il. Syama'il ni hal-hal berkaitan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW, ciri-ciri Rasulullah SAW, kita kena baca. Bila kita kata wajib cintai Rasulullah, maka kita wajib kenal Rasulullah. Kalau tak kenal, tak cinta. Jadi mesti kenal. Maka kenal itu pun jadi wajib. Nak kenal macam mana? Kena belajar. Maka belajar itu pun hukum dia wajib. Ada satu kaedah dia sebut man la yutimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tak dapat dilaksanakan melainkan bergantung kepada sesuatu itu, maka dia pun jadi wajib. Faham ya? Itu kaedah fiqh. Sesuatu yang wajib itu tak dapat dilaksanakan melainkan bergantung kepada sesuatu itu, maka dia pun menjadi wajib. Bila kita kata cinta kepada Nabi itu wajib, dan dia tak boleh kita dapat melainkan kita kena kenal dia. Kenal tu tak boleh dapat melainkan kita kena faham. Faham tak boleh dapat melainkan kena belajar. Maka semua itu jadi wajib ke atas kita. Dia wajib ke atas kita. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah. Dan dalam sebuah hadis Nabi ada bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sampai aku paling dicintai dia, paling dicintainya melebihi daripada harta dia, anak-anak dia, anak isteri dia, dan seluruh manusia. Satu hari Umar pernah berkata depan baginda, wahai Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi segalanya kecuali diri aku. Aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi segalanya kecuali diri aku. Kata Umar ni logik kata Umar, kalau kita guna akal, logik. Iyalah, takkan nak cinta orang yang lebih daripada diri kita sendiri, betul? Logik kata Umar ni, kalau kita fikir logik. Tapi apa jawapan baginda? Kata baginda, Umar, tak sempurna lagi cinta kau. Cinta kau tak tulen. Itu cinta palsu. Cinta kau belum tulen. Cinta monyet tu kan, ibarat. Lalu kata baginda, tidak sempurna cinta kau lagi Umar, sampai aku ni lebih engkau cintai daripada segalanya, hatta diri engkau sendiri. Kena cinta Nabi melebihi diri kita sendiri. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Siapa tahu? Kalau siapa tak boleh dapat poin ni, dia memang tak boleh terima. Dia tak boleh terima hadis ni. Dia tak boleh terima pandangan ni kalau dia tak jumpa poin dekat sini. Dia kena jumpa poin tu, baru dia boleh terima keterangan tuntutan dalam hadis ni. Kena cinta Nabi melebihi diri kita sendiri.
Tuan-tuan kena jumpa poin ni, baru tuan-tuan boleh terima. Kalau tidak, sampai bila tuan-tuan bermain dengan pelan otak, macam mana nak cinta Nabi lebih daripada anak isteri aku, daripada diri aku sendiri? Tuan-tuan akan jadi was-was. Tuan-tuan kena jumpa poin yang penting dekat situ. Nanti kita cerita last sekali. Kita cerita last sekali poin yang penting. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan pun akan terima tuntutan dalam hadis ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Nabi, yang poin yang pertama kita kena ingat bahawa cinta kepada Nabi itu kaitan dengan keimanan kita. Kesempurnaan keimanan kita adalah bergantung kepada kecintaan kita kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi mesti melebihi segala-galanya, hatta diri kita sendiri. Justru mulai pada malam ni kita bertaubat diri kita. Selama hampir 60 tahun 70 tahun aku tak pernah cinta Nabi melebihi daripada diri aku sendiri dan anak pinak. Malam ni aku bertaubat. Malam ni dengan Nabi bertaubat, buang daripada hati kita apa yang melebihi daripada Allah dan Rasul. Wah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak kita selamanya hati kita ni terhijab kerana banyak sangat bayangan-bayangan dunia dalam hati kita. Bayangan dunia dalam hati terlampau banyak. Sebab itu sampai dalam solat pun kita boleh terbayangkan dunia. Sebab penghijab dunia yang duduk dalam hati ni menebal. Dan walaupun usia kita modal makin sedikit, perkara tersebut masih tebal dalam hati kita. Bayangan-bayangan dunia tadi yang menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dibersihkan. Termasuk cinta kita kepada Nabi itu terhijab dengan bayangan-bayangan dunia yang masih menebal dalam hati kita. Isteri kita, anak-anak kita, harta kita, pangkat kerja kita, perniagaan kita, itu semua masih menebal dalam jiwa kita. Ini yang jadi halangan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu kita nanti cerita. Itu semua dipanggil ilmu apa tu? Penyucian hati ni ilmu apa tuan-tuan? Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ada orang kita nak belajar ilmu tasawuf, dia tak suka ilmu, dia anti ilmu tasawuf. Sebab dia salah faham. Dia ingat ilmu tasawuf ni, bila belajar ilmu tasawuf ni, ya, nanti dia duduk tepi jalan, pakai baju buruk, pakai kain buruk, kan, bawa beg kulu kilir, tak tentu arah, kan, kerja berhenti, kan, ke baju semua lusuh, pegang tasbih. Dia ingat dia jadi gitu belajar tasawuf nanti. Adapun ada setengah orang dia belajar tasawuf, niat dia belajar tasawuf, dia boleh jalan atas air, boleh terbang kat udara suf. Itu bukan tasawuf tuan-tuan. Itu bukan tasawuf. Tasawuf tak ajar kita semua itu. Tasawuf ajar kita bersihkan hati. Hati ni hanya ada Allah saja. Bila hatinya ada Allah saja, maka perkara-perkara yang kita sebut tadi, jalan air semua itu kurniaan Allah. Bukan kita, itu bukan tujuan dia dalam ilmu tasawuf. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Baik, yang kedua, dalam kehidupan kita kena ada ikutan. Betul? Kita kena ada ikon, role model. Kena ada idola dalam hidup kita. Tuan-tuan ada idola tak? Ada ke tak? Ada. Tuan-tuan mesti ada idola tuan-tuan. Mesti ada. Kita mesti ada kita punya inspirasi. Masing-masing ada idola yang cakap. Sebab kita ada kemahuan kita, ya. Kita sebagai seorang Islam, Allah Ta'ala ada tetapkan idola kita siapa. Allah Ta'ala ada tetapkan siapa role model kita. Allah Ta'ala ada tetapkan. Isu sekarang ni kita ikut tak ikut. Siapa idola kita tuan-tuan? Siapa role model kita? Siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu ikutan yang terbaik bagi siapa yang mengharapkan hari akhirat, mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan mengingati Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya.
Allah Ta'ala dah tetapkan idola kita, ikon kita, role model kita Rasulullah. Dan siapakah yang lebih terbaik daripada Rasulullah? Siapakah yang lebih terbaik daripada Rasulullah untuk kita jadikan sebagai ikutan? Siapa tuan-tuan? Siapa? Kalau orang perempuan kata untuk suami, untuk suami, siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Siapa yang suami lebih baik daripada Rasulullah? Nabi kata, khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan ahli keluarga dia, dan aku yang paling baik dengan ahli keluarga aku. Kita baca kisah baginda dengan Rasulullah, dengan Aisyah dan isterinya, cukup. Maka baginda sebaik-baik ikutan sebagai seorang suami, tak pernah pukul isteri, tak pernah teking isteri, tak pernah herdik isteri. Saya pun tuan-tuan pernah, bukan kita ustaz pun pernah. Nak cakap gitu. Kalau kita ambil contoh tuan-tuan dan perempuan dirahmatullah ta'ala, Rasulullah SAW dalam peperangan kalah tak? Kalah ke tidak? Kalah. Rasulullah SAW kalah dalam peperangan. Baginda ada kalah dalam peperangan. Maka dia mengajar kita, kalau kita gagal dalam kehidupan, kita jangan kecewa. Jangan kecewa bila kita gagal dalam kehidupan. Baginda pun menghadapi kegagalan. Baginda pun pernah gagal. Ya. Nabi SAW pernah ditolak lamaran dia. Nabi pernah pinang perempuan, pinangan baginda ditolak. Ditolak 2 kali. Sekali sebelum jadi Nabi, sekali lepas jadi Nabi. 2 kali ditolak lamaran baginda. So kalau kita ni ditolak lamaran, jangan frust menonggeng. Elak cool. Ya, baginda pun ditolak lamaran. Jangan kecewa kalau tak berjaya dalam percintaan. Baginda pun pernah gagal. Ya. Jangan kecewa tuan-tuan. Ya. Pernah tak kita ni digelar ahli sihir? Saya tuan-tuan, sepanjang saya mengajar berdakwah, tak pernah lagi orang panggil saya ni ahli sihir. Tak pernah. Tak pernah tuan-tuan. Tapi baginda sampaikan dakwah sampai orang panggil baginda ni ahli sihir. Ahli sihir tuan. Saya rasa belum ada lagi pendakwa kat negara kita ni digelar ahli sihir dengan menyampaikan agama Islam. Tak ada. Tapi tengok ujian Rasulullah SAW, digelar sebagai ahli sihir. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, orang yang stres dalam hidup dia, banyak sangat kecewa dalam hidup dia, rasa hidup dia susah sangat, payah sangat, mungkin dia tak kenal Rasulullah, dia tak mengenal baginda, dia tak pernah baca kisah baginda. Sebab itu dia rasa dia orang paling malang kat dunia, dia paling orang yang tertekan kat dunia. Tapi kalau dia kenal Rasulullah, dia takkan rasa begitu. Dia takkan rasa begitu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita tengok sikit. Tengok sikit. Kita bandingkan apa yang baginda lalui dengan apa yang kita lalui dalam hidup kita. Kita bandingkan tuan-tuan ya. Kita tengok sikit. Baginda masa usia 6 tahun, mak baginda meninggal, Aminah. Betul? Tuan-tuan, mak masih hidup lagi tak? Ada mak masih hidup? Ada ke tidak? Ada. Baginda 6 tahun masih mengharapkan kasih sayang. Anak kita 6 tahun berkepit dengan kita lagi tuan-tuan. Masih nak bermanja. Tak ada ibu. Ibu dah meninggal, mak tak ada. Bukan setakat ibu, bapa pun dah tak ada. So siapa depan kita ni masa kecil-kecil mak bapak dah tak ada? Siapa? Ada yang hadapi kita? Ada. Alhamdulillah. Tapi majoriti kita tak merasai begitu. Tu baginda rasa dalam hidup dia. Hilang tempat, tumpang mengasihi kecil. Umur 6 tahun anak yatim piatu. Zaman tu zaman jahiliah tuan-tuan. Bukan zaman kita hari ni ada Baitumal, ada Facebook, semua viral sikit orang datang. Betul? Zaman tu tak ada. Ya. Tengok lagi. Rasulullah SAW meninggal isteri dia. Tuan-tuan, isteri dia meninggal. Ada yang isteri masih hidup, ada yang dah kahwin lain dah pun tuan-tuan. Siapa yang ada yang tak meninggal lagi isteri, betul? Alhamdulillah, hidup isteri dia. Tapi siapa yang rasa isteri meninggal perik tak? Perik. Kalau sayang isteri tu perik lah rasa kan. Kalau tak sayang tu syukur.
Tapi kalau sayang tu memang perit, rasa meninggal isteri. Khadijah meninggal, isteri Nabi sayang. Di saat baginda perlukan sokongan, di saat ditekan oleh kafir Quraisy, ya, di saat Khadijah sesungguhnya pelindung baginda, saat baginda bergantung hidup dengan Khadijah. Nanti kalau kita belajar mutasawuf, dia dipanggil makam tajrid dengan makam kasab. Makam tajrid ni iaitu makam orang-orang yang buat kerja dakwah, dia tak ada masa nak cek rezeki dah, macam baginda. Baginda sebelum bernikah, sebelum jadi rasul, baginda berniaga, awak barang dagangan, menggala kambing, kerja. Bila baginda dah sampaikan dakwah risalah, baginda dah masuk makam tajrid, dah tak ada masa dah nak bekerja pagi petang siang malam berdakwah. Jadi baginda bergantung kepada orang lain lah untuk baginda teruskan kehidupan. Waktu itu bergantung kepada isteri dia Khadijah, seorang business woman. Tapi makam tajrid ni kita bukan boleh buat-buat, taklah pilih. Taklah pilih. Ya. Betul, kalau dah kerja elok-elok, jangan tiba-tiba konon-konon nak tinggalkan kerja nak masuk ke makam tajrid. Itu kata Ibn Syadillah, itu nafsu sebenarnya, nafsu semata-mata. Ya. Baik. Di saat baginda memerlukan, meninggal isteri Khadijah meninggal. Kemudian Abu Talib meninggal tahun yang sama, dipanggil tahun Yaumul Huzni, tahun kesedihan. Itu yang berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kita pun belum diuji sampai isteri meninggal. Mungkin di antara kita baginda isteri meninggal. Baginda diuji anaknya meninggal. Anak meninggal. Susah kita, ada tak anak kita mati? Anak baginda lelaki, Qasim, Ibrahim, Abdullah, tiga-tiga meninggal. Meninggal waktu kecil. Sampai Nabi dituduh macam-macam. Anak meninggal waktu kecil. Kita mungkin tak diuji tak begitu lagi. Anak meninggal waktu kecil, tuan-tuan. Baginda diuji gitu. Anak perempuan baginda diceraikan depan baginda. Pernah tuan-tuan kena menantu cerai depan anak tuan-tuan, cerai depan tuan-tuan? Pernah? Baginda pernah rasa ceraikan depan dia. Tu dia pernah rasa anak meninggal waktu kecil. Ya. Baginda menghadapi cubaan bunuh. Berapa banyak cubaan bunuh ke atas baginda? Tuan-tuan pernah hadapi cubaan bunuh? Ada orang pernah ugut nak bunuh tuan-tuan? Saya sampai dakwah pun tak pernah lagi orang ugut saya bunuh. Belum. Nak report tu adalah, dia ugut report tu ada, bunuh belum lagi, tuan-tuan. Tarik tauliah tu mungkin ada lah, tapi bunuh belum lagi. Baginda diugut bunuh, memaksa baginda sampai berhijrah ke Madinah. Susah tuan-tuan. Bukan senang Rasulullah. Itu Rasul. Rasul. Bukan macam kita ni. Kalau kita ni layak kena uji gitu, sebab kita ni jauh dengan Allah, layak kena uji macam tu. Kalau kita ni dekat dengan Allah diuji macam tu, nescaya kita ni dapat putus asa kita ni. Sebab kita ni bila buat beramal, kita duk bertanya, kenapa tak dapat-dapat? Aku dah beramal banyak dah ni, tak dapat-dapat pun apa aku nak? Tu kita. Masalah kita. Ya. Tu kita beramal, kita harapkan semua permintaan kita ditunaikan. Itu masalah kita. Ya. Baginda banyaklah, baginda dimusuhi kerabat dia, ahli keluarganya musuh dia, Abu Jahal, Abu Lahab, bapa saudara sendiri. Bahkan masa baginda ke Taif menyampaikan dakwah, kita baca kisah baginda ke Taif untuk mendapatkan sokongan ahli keluarganya di Taif. Baginda dihalau keluar dari Taif, bahkan disuruh kanak-kanak kejar baginda dengan batu, baling baginda dengan batu sampai berdarah melalih sampai ke buku lali. Kita tak pernah hadapi semua tu dalam hidup kita. Padahal itu seorang Rasul, kita memang layaklah dapat. Itu Rasul tak layak dibuat begitu, tapi baginda menghadapi semua itu. Susah tak hidup baginda daripada kita? Kita turun lift pun dah tak larat nak pergi masuk surau kan. Lift tak jalan, tak main surau dah tak larat dah kita. Tu kita lah. Ya. Ya. Dikhianati, cedera dalam peperangan, kita perang pun tak. Baginda berperang untuk barisan hadapan, cedera dalam peperangan Uhud, cedera kat muka, ya, jatuh dalam lubang, patah gigi,
Kita tak rasa semua tu tuan-tuan. Kita ni syukur dapat nikmat Islam mudah. Rezeki pula tu tak pernah tak cukup kita ni. Cuma kita yang tak pernah tak puas. Tu je kita. Ni besok lusa tak rasa, kalau jemput kita ni dalam kesenangan lagi Allah tak jemput kita. Tak rasa macam mana Nabi rasa. Tak ada ujian macam Nabi kena uji. Tu kita, tu pun kita tak bersyukur lagi. Syukur. Ya, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dan yang kita biasa dengar cerita jugalah, Nabi selalu kelaparan, tak cukup makan. Bahkan Umar pernah masuk dalam rumah baginda, lalu baginda tengah tidur di atas hamparan yang dibuat daripada ranting-ranting kurma. Ya. Lalu bila baginda nampak Umar datang, baginda pun bangun. Dan Umar tengok di belakang baginda tu berbekas. Macam kita tidur atas 3 getah kan, berbekas. Itulah Umar tengok belakang baginda berbekas ranting-ranting kurma. Lalu Umar tengok keliling rumah baginda tak ada apa. Umar pun menangis. Menangis Umar. Ini pemimpin raja-raja tu, istana besar, kadang kau ni utusan Allah SAW, sini hidup kau. Kita ada hidup macam itu? Tak ada. Betul. Berapa ramai dapat moratorium bulan ni? Tukar TV baru, handphone baru, sofa baru, semua baru belakang, duit moratorium guna belaka, betul tak? Kan? Tak rasa kita macam tu. Dia tak rasa tuan-tuan. Itulah saya kata tadi, orang yang tak kenal Rasulullah, dia memang rasa hidup dia terseksa. Dia tak, sebab dia tak tahu, dia tak kenal Nabi yang jadi ikutan gitu. Tapi tuan-tuan, dia sebalik semua ini, baginda sentiasa tersenyum. Baginda sentiasa tersenyum. Bagaimana jawapan baginda kepada Umar? Wahai Umar, adakah kau masih tak mengerti? Semua itu untuk mereka di dunia, iaitu untuk raja-raja, untuk orang yang tak beriman tu. Sedangkan kita Allah Ta'ala simpan di akhirat. Simpan untuk kita di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Itu yang kedua ya. Apa yang kedua tadi? Poin yang kedua ialah kita kena ada idola. Idola kita Rasulullah. Allah Ta'ala dah tetapkan. Kau punya ikutan kau, idola kau Rasulullah. Bukan Messi, bukan Ronaldo, bukan Bill Gates, bukan apa lagi, Alan Smith kan. Apa benda nama dia tu, yang kereta elektrik tu kan sekarang ni ke? Bukan. Mak suka bersebut apa semua tu, bukan itu. Idola kita yang kita wajib jadikan idola Rasulullah. Semua bab daripada A sampai Z, semua dia dah tunjuk untuk kita ambil sebagai ikutan. Ambil yang tu dahulu, jangan tinggalkan. Wajib Nabi Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi beramai kita tak ikut. Tak ikut kita. Ingat, sunnah baginda ni bukan pada pakaian saja. Bukan sunnah baginda yang paling besar, akhlak tu. Akhlak baginda itu yang paling penting. Dan setiap ibadah yang kita buat sebenarnya matlamat dibentuk akhlak kita. Inna solat tanha anil fahsyai wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu akhlak. Solat menghasilkan akhlak yang baik dan menghilangkan, memuang akhlak-akhlak yang buruk, yang keji pada diri kita. Zakat mengikis sifat bakhil dalam diri kita. Puasa mengikis sifat nafsu makan dalam diri kita. Malas beribadah kan? Dan semua ibadah yang kita kerjakan, matlamat dia juga ialah akhlak yang baik. Cuma kita tak sedar. Itulah Nabi kata, kalau buat amal tapi akhlak buruk tu makin jauh dengan Allah, bukan makin dekat. Tanda-tanda amal tak terima lah tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita kena kenal Rasulullah? Kerana kita nak kenal Al-Quran, nak ikut Al-Quran, kena kenal Rasulullah. Sebab Rasulullah ni macam Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Kalau dalam Al-Quran ada ayat tentang jihad, perang. So Nabi dah tunjukkan macam mana cara berperang. Budak kecil tak boleh bunuh, orang perempuan tak boleh bunuh, tak boleh rogol, tak boleh kita
cantas tumbuh-tumbuhan, tak boleh robohkan rumah ibadah, Nabi tunjuk. Kalau tak ikut Nabi, mana nak tahu perang macam mana? Orang biasa perang dilanggar je semua. Sejarah menunjukkan orang perempuan jadi mangsa, rakus, rogol, budak-budak dibunuh, itu berperangan. Tapi dalam Islam tak ada semua tu. Nabi tunjukkan. Kalau baca Al-Quran je, tak tengok sirah sunnah Nabi, mana nak faham macam mana nak jihad? Betul? Tu pelik orang yang anti hadis ni. Dia baca Quran semua ke tidak? Kan? Ya? Dalam Quran suruh kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulah isteri-isteri kamu dengan baik. Macam mana nak bergaul dengan isteri kita dengan baik? Quran sebut macam tu je. Macam mana yang baik gaul dengan isteri tu? Apa nak semua bagi je ke? Keluar rumah tak tutup aurat pun bagi je. Nak keluar dengan lelaki-lelaki lain pun bagi je. Itu buat baik dengan isteri macam tu. Kena ikut Nabi macam mana. Nabi baik bermuamalat dengan isteri. Kena ikut kat situ. Jadi itu antara sebab juga kenapa kita kena kenal Rasulullah. Kita nak ikut Al-Quran, kena kenal Rasulullah. Semayang macam mana kan? Semayang. Ambil wuduk macam mana? Semayang macam mana? Angkat tangan macam mana? Rukuk macam mana? Khusyuk hati tu macam mana? Hati tu khusyuk tak khusyuk? Ini ikut Rasulullah lah. Dalam Quran suruh solat, tapi tak sebut detail. Rukun solat tak sebut, syarat sah solat tak sebut. Jadi sebab itu bila kita nak ikut Quran, kita kena kenal Rasulullah. Dah masuk azan isyak baik Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, banyak lagi lah kalau kita nak cerita tentang Rasulullah SAW. Ya, cuma conclusionnya saya kata, saya nak ajak tuan-tuan berfikir, kenapa kita kena kenal, kena cinta Rasulullah. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda digelar As-Siddiq Al-Amin. Sebab digelar sebagai As-Siddiq dan Al-Amin. Tahu kan As-Siddiq dan Amin? Tahu kan? Maksudnya seorang yang benar dan terpercaya. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda lah yang menyelamatkan bayi-bayi perempuan daripada dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Baginda diutuskan selamatkan satu kaum yang berbangga menanam anak perempuan dia hidup-hidup. Kenapa kita kena cinta dengan Rasulullah? Sebab baginda lah penyelamat hak-hak orang perempuan. Wanita pada waktu itu dijadikan hamba seks, sehingga kan seorang ibu bila suami dia meninggal, ibu diwarisi oleh anak lelaki dia sendiri. Itu zaman jahiliah. Kenapa kita kena cinta dengan Rasulullah? Sebab baginda seorang suami yang terbaik dengan isteri dia. Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik dan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda selalu berlaku adil dan tidak bersifat perkauman. Tidak resis. Tak ada beza Arab ke bukan Arab. Yang menyatukan kita la ilaha illallah, Islam. Kenapa kita kena cinta dengan Rasulullah? Sebab baginda memerdekakan para hamba. Baginda datang memasukkan hamba, sehingga kan hamba pertama yang dimerdekakan ialah Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah sanggup berkorban nyawa untuk agama Allah, untuk Rasulullah SAW. Itu kita kena fikir, kenapa manusia ini sanggup berkorban untuk Rasulullah, untuk agama Allah? Kenapa? Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda mengajar kita menghormati ibu dan ayah kita. Ajar ibu. Sehingga orang lelaki kata, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata baginda, kepada ibumu. Kemudian siapa ibumu? Kemudian siapa ibumu? Kemudian siapa ayahmu? Kenapa kita kena cinta kepada Rasulullah? Sebab Nabi mengajar kita menjadi orang penyabar, orang yang penyayang dan pemaaf. Pemaaf ni tuan-tuan penting. Orang yang memaafkan sebenarnya orang yang memudahkan urusan orang lain. Maka Allah Ta'ala akan mudah urusan dia di akhirat besok. Kenapa kita kena cinta Rasulullah? Sebab baginda sentiasa memberi makan orang yang lapar dan menzirahi orang yang sakit. Nabi ajar kita bantu orang lapar dan zirahi orang sakit. Dan banyak sangat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak kata kenapa kita kena cinta Rasulullah. Dan saya nak bagi jawapan saya. Kenapa Nabi kata
Tidak, kenapa Nabi suruh kita cinta dia melebihi daripada segala-galanya, hatta diri kita sendiri? Sebab dalam hadis lain Nabi bersebut, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta dengan aku, kata Rasulullah, ibarat Nabi kata, kalau kau cinta dengan aku akan masuk syurga, aku akan berada dalam syurga, maka kau akan bersama dengan aku dalam syurga. Kalau kau cinta isteri kau cinta anak-anak kau, belum tentu kau bersama dengan mereka dalam syurga, sebab mereka belum jamin lagi ke dalam syurga. Tapi kalau kau cinta melebihi segalanya, maka kau akan bersama dengan aku dalam syurga. Sebab itu Nabi suruh kita cinta dia melebihi segala-galanya, hatta diri kita sendiri, supaya kita dapat bersama dengan dia dalam syurga nanti. Itu yang tuan-tuan kena faham ke tidak? Jadi logik tak kenapa Nabi suruh kita cinta dia melebihi segalanya? Tuan-tuan dah ada jawapan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai hari ini cintalah kita kepada Nabi melebihi segala-galanya. Sebab moga kita dapat bersama dengan orang yang kita cinta, Rasulullah SAW, dalam syurga. Maka itu jalan pintas, jalan singkat Nabi dah tunjuk untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang kurang daripada saya sendiri, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ada kekurangan dan sebagainya. Jadi kita kena berhenti kat sini. Shopee kita online, kita masuk online pula, dah lama online je sekarang ni. Shopee kita ni dah masuk waktu, kita kena stop. Jadi kita tangguh lagi kita dengan tasbih, kifarah dan salatul asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan saf tuan-tuan, puan-puan, rapatkan saf, gunakan saf hadapan. Istawu sufufakum wa'tadilu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina kafaru lan تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.